Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang juga merupakan naib Presiden iMedic. Hari ini ramai berbicara tentang topik kejadian bunuh diri, terutama dalam fasa mencabar kita melalui pandemik COVID-19. Kajian ataupun laporan daripada Polis Diraja Malaysia baru-baru ini menggemparkan kita, menunjukkan statistik peningkatan kepada kes-kes kejadian bunuh diri. Daripada situ berlaku polemik terutama di media sosial tentang sama ada perlu dilibatkan isu-isu tentang agama ataupun nasihat dalam konteks membantu mereka yang mengalami tekanan emosi ataupun tekanan jiwa yang membawa kepada kejadian-kejadian bunuh diri. Sebagai contoh, bila pihak JAKIM melaporkan bahawa mereka mengambil inisiatif untuk menghantar 160 pegawai mereka untuk sama-sama terlibat dengan bantuan psikososial dan spiritual, dan kepada mereka yang terkesan, ada yang memandang sinis terhadap usaha ini dan menganggap bahawa mereka mencampur adukkan agama dalam konteks membantu mereka yang menghadapi isu kesihatan mental. Jadi apa sebenarnya sudut pandang kita terhadap polemik antara agama dan juga perkaitannya dengan isu kesihatan mental? Pertamanya, perlu saya tekankan bahawa berlaku dua ekstrim cara fikir yang selalunya terjadi sehingga menimbulkan polemik ini. Iaitu pertama, anggapan bahawa agama langsung tidak ada kaitan dengan isu kesihatan mental. Bermaksud bila kita bercakap tentang kemurungan, kita bercakap tentang tekanan, bila kita bercakap tentang anxiety dan sebagainya, kita tidak boleh langsung kaitkan dengan isu-isu spiritual ataupun isu agama. Ini satu sudut pandang yang ekstrim. Dan satu lagi sudut pandang yang ekstrim ialah bagaimana ada sebahagian yang menolak langsung aspek saintifik, aspek perubatan bila bercakap tentang isu kesihatan mental. Mereka menganggap ia berlaku kerana isu tidak cukup pegangan agama, tidak cukup amalan dan sebagainya. Jadi saya berpandangan bahawa dua-dua ekstrim pemikiran ini adalah tidak tepat. Kita perlu pandangan yang lebih seimbang, yang tepat, yang sahih, yang menggambarkan hakikat masalah berkait dengan kesihatan mental itu sendiri. Penyakit mental bukan sesuatu yang dikotomus ataupun black and white. Penyakit mental berlaku dalam pelbagai spektrum dan bentuk, dan dia berlaku kerana pelbagai faktor. Di sana ada faktor biologi, yang contohnya isu penyakit keturunan dan kecederaan pada otak, masalah suatu kelahiran yang menyumbang kepada berlakunya penyakit mental. Juga ada isu psikologi, yang contohnya tekanan hidup, trauma, dan isu cara mereka dibesarkan, personality contohnya, yang juga menyumbang kepada berlakunya masalah berkait dengan kesihatan mental. Dan yang ketiga, faktor sosial ataupun faktor persekitaran, dan termasuk di dalamnya adalah spiritual ataupun kita panggil psychosocial, biopsychosocial, spiritual aspek yang menyumbang kepada kesihatan mental. Jadi sudah tentu kalau puncanya pelbagai, puncanya ada biologi, psikologi, sosial dan spiritual, maka sudah tentu perawatannya mesti datang dalam bentuk yang holistik, menyeluruh. Biologi ada peranannya, ubat-ubatan, bantuan doktor di hospital. Dan psikologi ada peranannya dalam bentuk terapi, counselling, psikoterapi. Dan sosial juga ada peranannya dalam bentuk membantu meringankan punca kepada tekanan. Contohnya dari aspek keuangan, bantuan perhubungan, bantuan keluarga, sokongan, dan juga aspek spiritual. Dan adakah aspek spiritual ni sesuatu yang asing kalau kita lihat dalam konteks kajian saintifik? Sebenarnya tidak. Dan banyak kajian termasuk pada level meta-analysis, iaitu kajian hierarki tertinggi dalam kajian saintifik, juga menunjukkan bahawa spirituality seseorang ataupun pegangan agama seseorang ataupun amalan agama seseorang membantu ataupun memberi impact sebagai faktor pelindung kepada berlakunya masalah tekanan emosi ataupun masalah psikologi dalam seseorang.
Contohnya ada kajian yang melihat secara spesifik tentang pegangan agama sebagai faktor pelindung kepada kejadian mencederakan diri ataupun membunuh diri. Dan walaupun kajian ini perlu dilihat dalam konteks setempat. Contohnya, kajian yang melibatkan 11 negara Islam menunjukkan agama ada peranannya. Dalam kajian di konteks cultural yang berbeza ataupun negara yang berbeza, mungkin dapatannya sedikit berbeza. Namun secara umum, kita tidak menolak spiritual mempunyai peranan. Ada 4 ruang bagaimana spiritual ataupun agama membantu dalam aspek perlindungan kepada risiko untuk seseorang mendapat tekanan hidup ataupun tekanan psikologi. Dan yang pertama, agama berperanan sebagai faktor yang menyumbang kepada connectedness ataupun sokongan sosial. Dan contohnya dalam konteks agama, bila dalam Islam contohnya kita diajar untuk hidup berjemaah, solat berjemaah, hidup dengan orang lain, mengangkat nilai kekeluargaan, membentuk ibu bapa, memberi penekanan kepada ibu bapa untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang contohnya. Jadi ini salah satu cara ataupun kaedah ataupun prinsip bagaimana agama itu membantu menyediakan seseorang itu lebih berdaya tahan kerana mereka rasa terhubung. Dan sudah tentu terhubung bukan sekadar dalam konteks hubungan individu, tapi rasa terhubung dengan Tuhan, dengan Allah secara spesifik juga sebenarnya adalah faktor yang sangat kuat membantu seseorang untuk membina daya tahan. Yang kedua, agama juga membantu dalam konteks membina ataupun memperbaiki perspektif mereka bila mereka melihat kepada masalah yang mereka lalui dalam kehidupan. Dan sebagai contoh, bila seseorang itu dalam keadaan yang tertekan, akan timbul pemikiran-pemikiran yang mungkin negatif. Tapi kalau mereka melihatnya dalam konteks agama, mereka mungkin akan rasa lebih tenang. Contohnya agama mengajar konsep redha, syukur, percaya dengan qada dan qadar, percayanya ada pembalasan pada hari akhirat. Jadi perspektif ini sedikit sebanyak membantu mereka melihat situasi yang mereka lalui dari sisi yang berbeza ataupun sisi yang sedikit lebih baik berbanding kalau mereka melihatnya dari perspektif yang langsung tidak dikaitkan dengan pegangan agama. Yang ketiga, agama juga membantu daripada aspek mengawal tingkah laku seseorang. Dan sebagai contoh, antara faktor penyumbang sebahagiannya adalah berkait dengan isu penyalahgunaan dadah dan alkohol contohnya. Dan ada masalah-masalah mental yang spesifik, contohnya psikosis, berlaku akibat otak terkesan akibat pengambilan dadah yang berbahaya ataupun alkohol berlebihan. Jadi agama menyediakan perlindungan dari aspek pengawalan tingkah laku. Jadi bila seseorang itu melihat pencegahan dari aspek kawalan agama, dia tahu benda itu haram contohnya, dia tak nak dekati perkara tersebut, maka dia terlindung dari satu aspek. Dan yang ketiga, agama juga membantu dari aspek menyediakan ilmu kepada individu ini. Dan apa maksud saya ilmu? Antara ilmu yang diberi dalam agama adalah konsep ikhtiar contohnya. Konsep bertanya kepada mereka yang ahli. Jadi kalau orang yang mengikut saranan agama, sepatutnya bila mereka mengalami masalah mental, mereka akan datang berjumpa dengan doktor. Dan kerana ini yang sebenarnya dekat dengan saranan agama, iaitu pertama kita berikhtiar supaya kita tidak merosakkan diri kita, dan yang kedua kita berusaha untuk mengikut saranan atau panduan doktor kerana mereka adalah ahli dalam bidang yang kita sedang depani itu. Jadi bila kita melihat agama dalam perspektif tersebut, maka kita akan nampak sebenarnya saranan agama itu tidak jauh daripada saranan membantu seseorang yang dalam keadaan murung, tertekan dan sebagainya secara saintifik. Jadi kita perlu harmonikan dua pandangan ini dan supaya dua pandangan ekstrim yang saya sebut awal tadi tidak berlaku dan kita melihat jalan tengah yang lebih sebenarnya tepat. Apa yang penting adalah sebenarnya kita jangan bersikap prejudis terhadap mereka yang mengalami masalah mental dan dengan menganggap ia berlaku kerana mereka tidak cukup amalan, tidak cukup
percaya dengan qada dan qadar dan sebagainya. Jadi kita faham agama membantu melindungi kita daripada berlaku keadaan-keadaan yang menekan emosi dan jiwa kita. Tapi sekiranya kita dalam keadaan yang ada masalah ataupun penyakit mental, kita kembali balik kepada prinsip perawatan, biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Dan barulah rawatan itu bersifat holistik dan menyeluruh. InsyaAllah.